Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan masuk tajuk baru ya, iaitu 4.3 diet seimbang. Okey, apa yang kita nak belajar dalam tajuk ni? Ada beberapa subtopik yang akan kamu belajar dalam bab ini, iaitu diet dan diet seimbang, faktor yang mempengaruhi pengambilan diet seimbang. Okey, kemudian kamu akan belajar piramid makanan dan kepentingan pengambilan diet seimbang. Penting ke diet seimbang ni? Okey, jadi standard pembelajaran yang akan cikgu cover pada hari ini ialah yang pertama, setelah belajar nanti pelajar boleh menjelaskan maksud diet dan diet seimbang. Okey, ada dua definisi yang kamu perlu tahu kat sini, iaitu maksud diet dan juga diet seimbang. Okey, yang kedua, menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet individu. Okey, jadi ada 8 faktor yang mempengaruhi pengambilan diet individu ni. Kalau kamu dapat sebut 3 pun alhamdulillah lah. Okey, yang ketiga, menerangkan konsep piramid makanan dan kegunaan dia. Dan last sekali, menghuraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Pernah dengar tak perkataan diet? Diet bermaksud pengambilan makanan oleh individu untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Kamu makan tu pun dah kira sebagai diet lah. Okey, diet tu adalah pengambilan makanan oleh individu. Ni perkataan yang bergaris ni penting. Untuk meningkatkan dan memelihara kesihatan tubuh badan. Maksudnya dengan makan kita boleh menjadi lebih sihat lah. Okey, itu maksud diet. Kemudian diet seimbang. Okey, bermaksud pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, garam, mineral, vitamin, air dan juga pelawas dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey, itu adalah maksud diet seimbang. Jadi, yang kamu kena faham kat sini, diet adalah pengambilan makanan oleh individu. Manakala diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Nutrien tu adalah nutrien yang telah kita belajar sebelum ni. Protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air dan juga pelawas. Bukannya dengan kita makan, setiap hari kita makan protein saja, itu bukan diet seimbang. Ataupun kita makan lemak saja, juga bukan diet yang seimbang. Semua nutrien ni kita kena ambil, tetapi mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey? Faham setakat ni maksud diet dan diet seimbang, pelajar? Faham. Bukan diet tu maksudnya kamu ambil sayur dan juga buah-buahan saja. Jadi semua nutrien yang kita belajar tu memang diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi dia ada kuantiti yang tertentu. Okey, tak boleh kita nak makan hari-hari makan vitamin je. Makan buah dengan sayur-sayuran sahaja. Sebab setiap nutrien ni ada fungsinya yang tersendiri kepada tubuh badan kita. Okey, sekarang kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Apa yang menyebabkan kita mengambil sesuatu makanan ni? Okey, kita pergi yang pertama. Kalau kita tengok kat sini, setiap individu perlu mengambil makanan dengan keperluan nutrien yang berbeza. Keperluan cikgu berbeza dengan kamu semua sebab cikgu dah peringkat dewasa, sedangkan you all semua kalau yang perempuan tu masih lagi peringkat remaja yang tengah aktif.
Manakala Wackentrem pula pun berbeza sebab dia lelaki. Jadi kita tengok kat sini, cara pengambilan makanan seseorang individu dipengaruhi oleh faktor berikut. Ini ada 8 faktor semuanya. Yang pertama ialah keperluan fisiologi, yang kedua pendidikan, yang ketiga geografi, yang keempat pendapatan keluarga, yang kelima budaya, yang keenam agama, yang ketujuh keperluan sosial dan yang terakhir ialah kemajuan teknologi. So total faktor yang mempengaruhi pengambilan diet ada 8 semuanya. Sekarang kita pergi faktor yang pertama Wackentrem. Cuba baca ni slide yang cikgu tunjuk ni. Yang first kan. Ya. Keperluan fisiologi pengambilan makanan untuk menggawalan kesehatan jong pon bergantungan pada keperluan fizikal setiap individu seperti umur jantina, saiz badan, aktiviti yang dijalankan dan tampak kesihatan. Terima kasih Wackentrem. Jadi faktor yang pertama ialah keperluan fisiologi. Apa yang kita maksud dengan keperluan fisiologi ni? Jadi pengambilan makanan untuk mengawal kesihatan yang baik bergantung pada keperluan fisiologi. Yang kita kata keperluan fisiologi ni adalah seperti umur, jantina, saiz badan, aktiviti yang dijalankan dan juga tahap kesihatan. Okey, kita tengok yang pertama umur. Dari segi umur, kanak-kanak dan remaja memerlukan nutrien pembina tubuh badan untuk proses tumbesaran. Apa dia nutrien pembina tubuh badan? Siapa tahu? Nutrien pembina tubuh badan ni macam protein lah. Jadi kanak-kanak dan remaja perlukan banyak protein sebab sedang membesar, sedang menjalani proses tumbesaran. Okey, orang dewasa dan juga remaja yang aktif memerlukan lebih nutrien pembekal tenaga. Contohnya karbohidrat. Kena makan karbohidrat untuk dapatkan tenaga. Manakala golongan tua pula memerlukan nutrien untuk memelihara kesihatan iaitu vitamin dan juga garam mineral bagi pertahanan tubuh. Bukan bermaksud golongan tua kena makan makanan yang berunsurkan vitamin dengan garam mineral saja. Dia perlukan semua nutrien tetapi paling banyak ialah dari nutrien, vitamin dan juga garam mineral untuk pertahanan tubuh badan. Terusnya kita tengok dari segi saiz badan pula. Okey, individu yang mempunyai saiz tubuh badan yang besar memerlukan lebih makanan pembekal tenaga berbanding dengan individu yang bertubuh kecil. Jadi janganlah kamu hairan kenapa individu yang badan dia lebih besar dia makan lebih banyak daripada kamu yang bertubuh kecil. Sebab saiz badan juga akan mempengaruhi pengambilan makanan. Seterusnya yang berkaitan dengan aktiviti harian pula. Dari segi aktiviti harian, individu yang aktif ni memerlukan makanan pemberi tenaga dan juga pembina tubuh kerana aktiviti yang dijalankan lebih menggunakan tenaga berbanding dengan seseorang yang kurang aktif. Okey, sebagai contoh, kalau atlet kan aktif kan selalu bersukan. Jadi dia perlukan banyak makanan pemberi tenaga, contohnya macam karbohidrat dan juga pembina tubuh, contohnya protein. Sebab tenaga tu sering digunakan dengan banyak. Tetapi kalau individu yang kurang aktif, contohnya dia duduk di rumah saja, tak ada buat apa-apa, jadi pengambilan makanan dia kuranglah sikit berbanding dengan individu yang aktif. Sama juga dari segi kerja. Kalau ada yang bekerja sebagai buruh kan, buruh bekerja di tempat panas, lepas tu kena angkat benda-benda yang berat, yang tu lebih perlukan banyak makanan pemberi tenaga dan pembina tubuh berbanding dengan individu yang bekerja, kerja dia kurang aktif. Kurang aktif dari segi penggunaan tenaga lah. Contohnya macam kerani di pejabat. Seterusnya tahap kesihatan.
Okey, seseorang pesakit memerlukan diet tertentu bergantung kepada tahap kesihatan dan juga nasihat doktor. Jadi orang yang sakit ni dia punya pengambilan makanan dia sudah tak sama dengan orang yang sihat walaupun mungkin dia mempunyai umur dan jantina yang sama. Okey, jadi dia akan bergantung kepada tahap kesihatan dan juga nasihat yang diberikan oleh doktor. Okey, itu faktor yang pertama iaitu keperluan fisiologi. Faham ke tak? Boleh. Okey, terima kasih. Sekarang kita tengok faktor yang kedua iaitu pendidikan. Okey. Jadi pendidikan ni berkaitan dengan pengetahuan terhadap pemilihan diet dan mempunyai ilmu mengenal pola pemakanan yang sihat dapat menjadikan seseorang lebih prihatin untuk menjaga kesihatan. Macam kamu semualah pelajar-pelajar S1 belajar topik diet ni berbanding dengan pelajar lain yang tidak belajar tentang diet ni. Jadi tahap pengetahuan tu akan membantu kamu membuat pemilihan berkaitan dengan makanan yang kamu nak makan. Okey, selepas mempelajari jenis dan fungsi nutrien, seseorang itu akan prihatin terhadap diet yang dipilih. Contohnya macam dekat bab 1, 4.1 kan, kita dah belajar tentang nutrien dan juga kesan pengambilan yang berlebihan dan kesan kekurangan nutrien. Contohnya kalau macam karbohidrat kan, kalau berlebihan, okey macam mana, apa kesan dia? Kalau kurang, apa kesan dia? So bila kita tahu tu, kita ada pengetahuan tentang nutrien, jadi dia akan mempengaruhi tentang pengambilan makanan seharian kita lah. Itu adalah pendidikan. Seterusnya kita tengok faktor yang ketiga ialah geografi. Geografi ni ialah yang berkaitan dengan iklim dan juga kemudahan infrastruktur. Jadi dekat Malaysia ni, iklim di Malaysia sesuai untuk menghasilkan sumber makanan seperti beras, kelapa dan juga pisang. Okey, beras dan hasil beras menjadi sumber utama sajian harian masyarakat di Malaysia. Sebab itulah kalau di Malaysia memang tak asing dengan nasi. Kemudian makanan yang berasaskan kelapa, kuih muih kita pun banyak daripada kelapa dan juga pisang. Sebab itu adalah sumber makanan utama yang dihasilkan di Malaysia. Tapi kalau kamu duduk luar negara nanti, sumber dia berbeza, lain pula pola pengambilan makanan kamu nanti. Seterusnya, ini juga merupakan faktor penting iaitu pendapatan keluarga. Okay, pendapatan keluarga ni mempengaruhi pemilihan makanan mengikut kemampuan masing-masing. Jadi keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah masih mampu mengamalkan diet yang sihat melalui penyediaan makanan yang seimbang. Sebagai contoh, kalau keluarga yang mempunyai pendapatan rendah, ikan siakap kan mahal. Jadi dia boleh menggantikan ikan siakap dengan ikan yang lebih murah seperti ikan sardin dan juga ikan kembung. Jadi nutrien dia still sama iaitu mempunyai kandungan protein. Jadi kat sini walaupun keluarga tersebut mempunyai pendapatan yang rendah tapi mereka masih mampu mengamalkan diet yang sihat. Tapi dia punya sumber makanan dia tu berbeza lah. Okey, kalau orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, banyak duit, mungkin dia boleh makan ikan yang lebih mahal. Contohnya ikan siakap, ikan salmon berbanding dengan keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah. Okey, setakat ni ada soalan ke? Ada cikgu. Boleh Ada. faham setakat ni? Okey. Okey. Seterusnya kita tengok faktor yang kelima iaitu budaya. Okey, kat Malaysia ni terdapat pelbagai kaum yang mengamalkan budaya masing-masing. Okey, jadi kebudayaan pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia akan mempengaruhi pemilihan makanan dalam sajian harian. Jadi perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum turut membezakan jenis makanan yang menjadi hidangan. Jadi kalau kita tengok kat sini, setiap kali perayaan
jenis makanan tu tak sama lah. Contohnya baru-baru ni kita sambut perayaan Hari Raya Puasa kan. Jadi hidangan yang dihidangkan pada Hari Raya Puasa tak sama dengan Deepawali dan juga Tahun Baru Cina. Jadi makanan istimewa orang Melayu pada Hari Raya biasanya seperti ketupat, lemang, nasi impit dan dimakan bersama-sama dengan rendang, serunding dan juga kari. Tetapi kalau kita tengok musim raya ni bukannya orang Melayu dan orang Islam saja yang beli makan makanan ni, tetapi kaum lain pun turut juga mengambil peluang membeli makanan yang jarang-jarang dijumpai ni lah. Contohnya macam lemang. Hari tu cikgu nak beli lemang pun ada cikgu tengok orang Cina pun beratur sama dia nak beli sekali. Sebab kalau bukan musim perayaan jaranglah kita dapat jumpa lemang ni. Okey, selain tu salad sayuran beraneka jenis dan warna bernama losang biasanya akan dimakan pada malam Tahun Baru Cina. Okey. Kalau Deepawali pula, pada hari Deepawali pula, kaum India akan menghidangkan makanan seperti thosai, idli dan juga nasi yang berwarna-warni yang dihidangkan bersama-sama dengan kari. Betul ke Michael Trump? Betul? Ya, betul-betul. Kemudian kaum Iban di Sarawak akan menghidangkan manuk pansuh ataupun ayam yang dimasak di dalam buluh sebagai hidangan di hari Gawai. Manakala kaum Kadazan pula akan menghidangkan men hinawa, nusum boso sebagai hidangan di hari keamatan. Banyak kan jenis makanan yang terdapat di Malaysia sebab dekat Malaysia ni ada banyak kaum. Jadi setiap kaum tu dia ada budaya dia masing-masing. Jadi budaya tu akan mempengaruhi pengambilan makanan bagi setiap kaum. Okey, boleh faham faktor budaya ni? Faham cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok faktor yang keenam iaitu agama. Agama ni merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi pemilihan diet seseorang. Jadi setiap agama ni dia mempunyai pantang larangnya yang tersendiri ya. Sebagai contoh, agama Buddha dan juga Hindu menggalakkan amalan diet vegetarian tulen atau diet vegetarian lacto. Okey, diet ni mengandungi makanan protein daripada sumber tumbuhan seperti kacang soya dan hasilnya bagi menggantikan sumber protein haiwan. Okey, Western Trump agama apa? Hindu. Ya. Jadi Hindu dia tak boleh makan daging kan? Daging lembu kan? Tapi dia galakkan dengan amalan diet vegetarian. Betul ke tak ni? Betul. Betul? Ya, Kamu ada diet vegetarian tak? Trump? ada? Ada. Bila? Masa kita punya assignment. Okey, sekarang kita tengok agama Islam pula. Agama Islam akan melarang melarang umatnya memakan daging khinzir dan juga minuman keras. Jadi orang Islam memang tak boleh makan daging khinzir ni dan juga minuman-minuman keras seperti arak tu, itu larangan. Jadi kalau orang Islam dia memang takkan ambil makanan ni lah. Okey, itu adalah dari segi agama. Okey, seterusnya faktor yang ketujuh ialah keperluan sosial. Okey, keperluan sosial di negara kita telah mengubah corak pengambilan diet. Jadi, makanan dan minuman menjadi semakin penting dalam kebanyakan upacara seperti hari jadi, hari ulang tahun perkahwinan, perayaan agama dan juga budaya. Jadi kalau ada event-event macam ni, contohnya anniversary, birthday party, kat situ banyak dihidangkan macam-macam makanan lah. Okey, jadi pelbagai jenis makanan bagi kaum yang berbeza menjadi kegemaran kaum lain seperti nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang, thosai, dimsum dan juga sebagainya. Jadi disebabkan
macam contohnya negara kita ni mempunyai banyak kaum, jadi setiap makanan tu bukan terhad kepada kaum tertentu sahaja. Contohnya nasi lemak, semua kaum juga suka. India suka, Cina suka, Iban pun suka. Contohnya macam tosai. Tosai ni favourite cikgu. Kalau setiap kali cikgu pergi kedai mamak, cikgu memang akan order tosai. Tapi cikgu kaum Melayu. Nampak tak kat sini? Jadi kaum yang berbeza ni dah mula suka makanan daripada kaum-kaum yang lain. Selain itu, ahli korporat melayani pelanggannya makan di restoran dan juga hotel. Manakala untuk orang yang tinggal berjiran pula akan bertukar-tukar juadah ke rumah jiran untuk mengeratkanlah bagi hubungan kejiranan. Okey, yang juga akan mempengaruhi pengambilan diet. Ini dari segi keperluan sosial lah. Okey, last sekali ialah faktor kemajuan teknologi. Okey, kemajuan teknologi ni bukan sahaja memudahkan cara menyediakan makanan, tapi juga telah mengubah corak pengambilan diet masa kini. Sekarang dengan kemajuan teknologi, macam-macam alat-alat yang canggih timbul. Sebagai contoh, alat penjimat masa, ketuhar gelombang mikro, pengisar, pengadun dan sebagainya. Semua alat-alat ni boleh menjadikan kerja memasak kita menjadi lebih mudah, cepat dan juga bersih. Jadi selain daripada penggunaan alat penjimat masa yang boleh menjadikan kerja memasak tu cepat dan mudah, penggunaan makanan segera juga pun banyak. Okey, makanan segera seperti makanan sejuk beku dan juga makanan kering turut menjadi pilihan rakyat Malaysia terutamanya sekarang. So, itu semua adalah 8 faktor yang mempengaruhi pengambilan diet. Ada soalan ke setakat ni? Cikgu. Ya? Tak ada. Tak ada kan? Okey, boleh faham? Boleh. Jadi seterusnya kita pergi kepada piramid makanan. Okey, apa itu piramid makanan? Okey, piramid makanan adalah satu panduan bagi pemilihan makanan. Dalam piramid makanan ni terdapat pelbagai contoh kumpulan makanan, bilangan hidangan dan juga kandungan nutrien. Jadi kegunaan piramid makanan ni adalah untuk membantu seseorang mengamalkan pemilihan yang sihat dalam kuantiti yang disyorkan dan membantu kita merancang diet yang sihat. Jadi pengambilan makanan yang sihat akan membolehkan tubuh badan dan juga otak berfungsi dengan baik. Dan pengambilan makanan kita perlu pelbagaikan kerana tiada makanan yang boleh membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Kalau kamu cakap kamu makan satu makanan tu dah cukup. So kamu makan makanan tu hari-hari, tak boleh macam tu. That's why kita belajar tentang piramid makanan ni. Jadi setiap makanan di setiap aras piramid makanan tu ada fungsi dia yang tersendiri. Sebab kita kena ambil makanan di semua aras sebab tiada makanan yang boleh membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Sebagai contoh, kalau kita ambil makanan aras satu saja, kita takkan dapatlah nutrien lain yang berada di aras yang lain tu. Pelajar, pernah nampak tak? Ini apa ni? Piramid makanan. Yes, piramid makanan. Kenapa kita panggil dia piramid makanan? Sebab bentuk dia macam piramid dan setiap aras ni dia ada cadangan makanan dia. Jadi piramid makanan walaupun ada 5 tingkat kat sini tapi dia ada 4 aras sahaja. Yang pertama aras satu. Aras satu di bawah tau. Jangan kamu pergi mula dengan aras satu tu mula dengan atas ni. Ni 1,
Kemudian aras 2 diikuti dengan aras 3. Ni dua-dua tingkat ni aras 3. Dan yang terakhir adalah aras 4. Okey, jadi kita tengok satu persatu aras dia. Aras 1, kamu kena tengok kat sini, makan secukupnya. Kita kena makan secukupnya. Kalau rasa tak cukup, makan lagi. Okey, di aras 1 membekalkan vitamin, garam mineral, pelawas dan juga sedikit protein dan juga kaya dengan karbohidrat kompleks. Kaya dengan karbohidrat kompleks. Jadi kat sini sumber nutrien utama kat sini ialah ni karbohidrat. Okey. Jadi berapa hidangan yang kita perlu ambil dalam satu hari? Okey, 4 hingga 8 hidangan dalam satu hari 4 hingga 8 hidangan untuk sehari. Okey, contoh dia nasi, roti, mihun, pasta dan juga ubi keledek. Okey, ini adalah contoh makanan. Jadi kat sini kita boleh nampak yang pertama aras dia, yang kedua nutrien yang terkandung di setiap aras ni iaitu karbohidrat. Berapa hidangan sehari iaitu 4 hingga 8 hidangan sehari dan contoh makanan dia ialah kat sini nasi, roti, mihun, pasta, ubi keledek. Contoh dia dan banyak lagi lah kalau kamu tengok kat sini. Okey, sekarang kita tengok aras 2. Okey, kat sini adalah aras 2. Okey, tengok aras 2 dia suruh makan banyak. Makan banyak-banyak. Sebab apa? Aras 2 kaya dengan garam mineral, vitamin dan juga pelawas. Ini nutrien dia aras 2. Garam mineral, vitamin dan juga pelawas. Okey, jadi di aras 2 terdiri daripada kumpulan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi berapa sajian yang disyorkan dalam satu hari? Okey. Pengambilan makanan dalam kumpulan ni kita syorkan 5 sajian sehari. 5 sajian iaitu 2 sajian terdiri daripada buah-buahan dan juga 3 sajian terdiri daripada sayur-sayuran. Contoh makanan sawi, apple, ni macam-macam lah boleh nampak kat sini. Tebikai, pisang, sayur terung, kobis. Okey, banyaklah. Okey, ini adalah aras 2. Makan banyak. Okey, sekarang kita tengok aras 3. Aras 3 kita makan sederhana. Okey, sebab apa aras 3 ni? Nutrien utama dia ialah protein kaya dengan protein, vitamin B kompleks, ferron, zinc dan juga magnesium. Jadi pengambilan makanan disyorkan 2 hidangan sahaja sehari. Jangan lebih 2 hidangan sehari. Contoh makanan di kumpulan ini ialah ni contoh makanan ikan dan juga kacang soya ni. Ikan dan juga kacang soya. Okey, kalau kamu tengok dalam buku banyak lagi contoh makanan contohnya daging, telur, ikan dan juga kacang. Ada cadangan dia bagi setiap jenis makanan tersebut. Okay, last sekali ialah aras 4. Aras 4 nampak ni. Makan sedikit. Makan sedikit Kenapa perlu makan sedikit? Kerana aras ini makanan dia terdiri daripada makanan yang kaya dengan lemak, minyak dan juga gula. Jadi kita perlu makan makanan di aras 4 ni dengan jumlah yang sangat sedikit. Kalau kita boleh tak ambil pun lagi bagus. Okey? Ada soalan ke nak tanya setakat ni? Tak ada. Ada soalan? Ada, tak ada. Terima kasih siapa yang reply tu. Jadi, apa kegunaan piramid makanan ni? Siapa tahu kegunaan piramid makanan? Apa kegunaan dia? Sihat untuk badan kita.
Ni kat sini kegunaan dia membantu seseorang mengamalkan pemilihan makanan yang sihat dalam kuantiti yang disyorkan. Bukannya kalau kamu makan lemak tu tak sihat. Boleh makan tapi mengikut kuantiti yang disyorkan. Kalau kat situ dia cakap makan karbohidrat kan, makan secukupnya. Tapi kalau kamu makan banyak melebihi kuantiti yang kita perlukan pun tak boleh juga, dia akan beri kesan pada badan. Okey, yang kedua, kegunaan piramid makanan ialah membantu merancang diet. Kita ada dua sini, satu dan juga dua. Ini kegunaan piramid makanan. So, Tata ni ada soalan ke tentang piramid makanan? Ada. Okey, terima kasih. Kalau tak ada, kita pergi yang terakhir, subtopik yang terakhir hari ini iaitu kepentingan pengambilan diet seimbang. Okey, ada 5 kepentingan diet seimbang, pengambilan diet seimbang. Okey, yang pertama ialah memastikan tumbesaran seimbang. Yang kedua ialah mencegah masalah kekurangan nutrien. Yang ketiga, dapat mengekalkan berat badan yang normal. Jadi, kita kena amalkan diet seimbang supaya kita dapat mengekalkan berat badan yang normal. Yang normal maksudnya tak berlebihan lah, tak kurus sangat, tak besar sangat. Okey, kemudian memastikan pengembangan mental yang sihat dan yang terakhir dapat mengurangkan risiko penyakit yang berkaitan dengan makanan. Itu adalah kepentingan pengambilan diet seimbang. Ini adalah tip diet seimbang lah. Okey, yang pertama kita kena makan nasi dan produk bijirin secukupnya. Pilih makanan yang mengandungi bijirin yang penuh sekurang-kurangnya separuh daripada kumpulan bijirin yang diambil. Okey, yang kedua, makan banyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran setiap hari. Okey, dalam setiap hidangan tu pastikan makan pelbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan sekurang-kurangnya 3 sajian sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Maksud setiap hidangan tu contohnya sarapan pagi, iaitu hidangan pertama. Yang kedua tengah hari, malam. Jadi setiap hidangan tu make sure ada kamu makan sayur dan juga buah-buahan. Cikgu cakap untuk kamu dan cikgu sendiri lah. Kadang-kadang cikgu pun terlepas makan semua ni. Okay, yang ketiga, kena kurangkan pengambilan minyak tepung dan juga kolesterol. Jadi kita kena elakkan makanan yang mempunyai banyak asid lemak tepung supaya badan kita menjadi lebih sihat lah. Okay. Kemudian makan ikan, daging, ayam, telur dan kacang secara sederhana. Okay, makan makanan ni boleh dimakan, tetapi makan secara sederhana. Makan. So hari ni makan ikan tenggiri, esok makan ikan sardin, lusa makan ikan kembung. Kurangkan pengambilan ayam secara sederhana. Makan sikit-sikit lah. Okey, hari ni makan ayam, 2 hari lagi baru makan ayam lagi, kena selang-seli. Okey, seterusnya ambil susu dan produk tenusu secukupnya. Tingkatkan pengambilan susu dengan menambahkan produk susu yang rendah gula semasa menyediakan minuman. Rendah gula dan rendah lemak lah. Kalau kita pergi kat kedai kan banyak pilihan susu low fat, yang tu kita boleh belilah. Okey, last kali kurangkan pengambilan gula, garam dan juga sos. Okey, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi garam, juga makanan manis. Pengambilan garam, gula dan sos merupakan punca pelbagai penyakit yang berbahaya. Ini untuk pengetahuan kita sebab cikgu sendiri pun favourite ni. Sos-sos, garam ni. Cikgu sampai sekarang pun susah juga nak kurangkan. Tapi sama-samalah kita cuba kurangkan supaya badan kita menjadi lebih sihat dan mengurangkan punca kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, setakat ni ada soalan ke? Tanya? Ada. Ada.
Faham ke apa yang kita bincangkan pada hari ini? Faham. Okey, kalau faham, nanti kejap lagi tengok Telegram, cikgu bagi latihan kat situ. Okey, jadi latihan tu kita akan bincangkan pada hari Khamis, kelas yang berikutnya. Sekalilah kita buat ulang kaji. Boleh ya? Untuk hari ini cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang hadir. Jadi kita akan jumpa di kelas yang berikutnya.